ومن تبعه ونصره إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Saudara muslimin muslimat hadirin hadirat, tuan-tuan dan puan-puan, para jemaah yang dirahmati dan dikasihi sekalian. Syukur alhamdulillah, hari ini negara kita telah mencapai hari yang ke-55, termasuk aman kita aman, damai, makmur, selamat, sejahtera. Tidak seperti negara-negara Arab yang sedang dalam keadaan kita melihat rakyat mereka dalam keadaan tidak aman. Sebagai contoh di Syria, demikian juga sebelum daripada itu negara-negara Arab, di Mesir, di Libya, di Iraq, di Palestin, di Lebanon dan lain-lain negara. Rakyat mereka dalam keadaan ketakutan, tidak selesa dalam keadaan beribadah. Demikian juga berusaha mencari rezeki di atas permukaan dunia. Tetapi alhamdulillah negara kita aman, makmur. Sebab itulah kedaulatan negara perlu disyukuri oleh setiap individu muslim muslimah, termasuk non-muslim. Sama-sama rakyat tidak mengira apa bangsa keturunan pahaman politik mempertahankan kedaulatan negara di mana dia berada. Nanti pun pertanyaan, boleh tak katalah sebagai contoh, negara kita diserang oleh musuh, oleh orang luar, nak menceroboh negara kita, boleh tak non-muslim yang berada dalam negara ini sama-sama mempertahankan? Yang tersebut ayuh kita lihat dalam sirah. Ketika Rasulullah SAW memerintah mentadbir bumi Madinah, ada tak non-muslim yang berada dalam bumi tersebut? Ada. Mereka bebas mengamalkan tata cara kehidupan mengikut agama mereka, adat dan budaya. Tetapi apabila negara Madinah akan diserang, sebagai contoh dalam perang Hunain yang berlaku pada tahun yang ke-8 Hijrah dalam bulan Syawal. Hunain kawasan selatan daripada Mekah. Apabila Nabi mendapat khabar, mendapat berita yang bumi Madinah akan diserang, maka Nabi terlebih dahulu menyekat kemarahan pihak musuh. Nabi pergi ke lembah Hunain bersama dengan non-muslim. Bahkan dalam sejarah menjelaskan, ada seorang Yahudi, seorang musyrik. Dia seorang yang berkedudukan hartawan. Dia meminjamkan sebanyak 100 baju besinya kepada tentera Islam untuk mempertahankan negara Madinah daripada diceroboh. Di sinilah ulama mengambil pendalilan bahawa orang Islam boleh meminta pertolongan, meminta bantuan kepada non-muslim dalam keadaan nak mempertahankan kedaulatan tanah air di mana mereka berada. Nah, sebab itu kemerdekaan sesuatu yang mahal, sesuatu nikmat yang perlu kita syukuri. Sama seperti sehat. Pasal apa Allah takdirkan manusia ni ada ketikanya dia sakit. Kan masih hidup di permukaan bumi Allah, mahu tak mahu dua perkara yang berlawanan pasti akan berlaku. Contohnya kaya miskin berkedudukan, berjawatan barangkali duduk di bawah. Hidup lawannya mati, sehat lawannya sakit. Allah takdirkan sebab manusia ni sakit, sebab bila dia sakit dia akan merasai betapa nikmat masa sehat. Coba kalau Allah takdirkan sehat berkekalan, sehat berpanjangan, barangkali dia tidak dapat menyedari, tidak dapat mensyukuri nikmat masa sehat, pasal tak ada sakit. Tapi bila sakit, ada masa, ada ketika, ada waktunya, barulah dia akan menilai betapa nikmat masa aku sehat. Leni aku dah sakit, gigi patah sebagai contoh, ya, gigi bergoyang, nak makan benda-benda keras, maka kita dah tak dapat menikmati makanan tersebut. Di sinilah kita terasa betapa nikmat masa sehat, betapa nikmatnya negara kita aman makmur.
Bila berlaku kocar-kacir, berlaku huru-hara seperti 31 Mei, maka barulah kita merasa seolah-olah Allahu Akbar, bilalah nak aman. Kita di mana-mana berada, kita seolah-olah tak selamat. Tapi alhamdulillah hari ini negara kita mencapai kemerdekaan 55. Tetapi harus dipahami, kalau kita kaji dalam Islam apa kemerdekaan yang sebenarnya, mengikut kacamata perspektif Islam, kemerdekaan yang sebenarnya apabila kita merujuk di dalam Al-Quran Suratul Tahrim juzuk yang ke-28 ayat yang ke-6, di awal mukaddimah tadi saya baca. Apa terjemahan ayat tersebut? Ayuh kita perhatikan. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman. Apakah kita termasuk kategori orang yang beriman, yakin, percaya, bentuk dalaman? Bila kita yakin kepada Allah, saut seruannya. Apa perintah Allah? Qu anfusakum. Qu dalam ilmu lughawiyah, ilmu nahu, dia merupakan fi'lul amr. Qu artinya pelihara oleh diri-dirimu, ahli keluargamu daripada azab neraka Allah. Nah, demikianlah merdeka yang sebenarnya, membebaskan diri, ahli keluarga, masyarakat, hatta tanah air di mana kita berada daripada kemurkaan, yang akhirnya kemurkaan Allah itu adalah azab api nerakanya besok di hari akhirat. Bebaskan pemikiran kita daripada sistem jahiliyah. Benar, penjajah yang menjajah negara kita sudah pulang ke tanah air mereka. Kan bila kita kaji-kaji, negara kita dalam keadaan huru-hara dahulu. Jepun cuba nak menguasai, menakluki Melaya. Dulu namanya Melaya, tanah persekutuan Melayu. Ya. Kemudian orang Melayu, raja-raja Melayu minta bantuan kepada kuasa asing yang kuat, yang boleh mengalahkan tentera Jepun. Maka akhirnya Jepun selender. 2 tempat dibom oleh British, oleh Amerika. Ya, seperti mana yang kita pelajari dalam sejarah Melayu. Maka bila Jepun selender, Jepun menyerah kalah, maka British menguasai bumi Melayu. Maka Pesuruhjaya British yang mempengerusikan mesyuaran namanya William Lord Reed. Sebab itu kita punya law negara kita, undang-undang Lord Reed, pasal dia yang mengubal, disertai oleh 4 raja-raja Melayu dan juga 4 wakil, ya, daripada rakyat yang diketuai oleh Tunku Abdul Rahman, Perdana Menteri yang pertama. Kita boleh merujuk dalam sejarah. Masa itu kan bila British, warga negara bangsa asing menjajah, maka ada beberapa penjajah, ada beberapa pahlawan-pahlawan Melayu yang tidak merasa senang dengan kehadiran bangsa asing yang menjajah pemikiran, tata cara kehidupan mereka. Maka timbullah pahlawan Melayu. Tapi kadang-kadang sejarah menyebut mereka itu adalah pengkhianat negara, mereka penjenayah, mereka penjahat, mereka pemberontak. Walhal niat suci murni mereka. Contoh Datuk Maharaja Lela, kan kita baca dalam sejarah terlibat dalam pembunuhan G.W.W. Bush di Pasir Salam. Datuk Bahaman, Tok Janggut, Mat Kilau, Abdul Rahman Limbung di Terengganu. Mat Indra jangan sebut, teman, sensitif. Ada orang tak setuju kalau kita kata dia pejuang. Benar, satu sudut kita pun tak setuju. Sebagai contoh tadi Datuk Maharaja Lela yang merancang pembunuhan G.W.W. Bush tadi, kita pun tak setuju. Tapi mengapa? Kenapa mereka membunuh? Supaya British tahu, oh, orang Melayu, pahlawan Melayu yang beragama, mereka tak suka kita menjajah tanah air mereka. Nah, sebab itu kembali kepada ayat di awal mukaddimah tadi. Kan Allah berfirman kepada orang yang beriman, pelihara diri kamu. Mula-mula diri kita kena pelihara daripada azab api neraka Allah. Kemudian perhatikan ahli keluarga, wa ahlikum nara.
Ahli keluarga kita lihat. Kalau kita sebagai suami, yang menjadi ketua adalah suami. Dalam surah An-Nisa juzuk yang kelima ayat 34, apa Allah sebut? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki itu merupakan qawwamuna, penegak kepada golongan perempuan. Artinya dalam konteks rumah tangga, suami. Walaupun barangkali isterinya ada kelulusan lebih tinggi daripada suami, katalah isteri ada PhD, ada degree, yang suami hanya pas lulus SPM. Walaupun demikian, suami menjadi ketua rumah tangga, dengan tidak menafikan isteri boleh bagi cadangan, buah fikiran, idea yang baik untuk kerukunan, kedamaian rumah tangga. Tetapi yang menerajui mesti si suami. Walaupun suami kepandaian, kelulusan tidak seperti si isteri tersebut. Kalau isteri yang mentadbir dalam urusan rumah tangga, dalam istilah bahasa kita kan kita sebut kalau demikian queen control. Suami ada tapi isteri yang merancang, yang mentadbir dalam urusan kehidupan rumah tangganya. Dalam Islam maka salah perkara tersebut. Baik, kembali kepada bab merdeka tadi. Lawan merdeka ialah jahiliyah. Merdeka ni maksudnya freedom, bebas, free. Lawan merdeka dalam konteks Islam jahiliyah. Apa maksud jahiliyah? Berhukum mengambil selain daripada ketentuan ketetapan yang telah ditentukan, yang telah diputuskan oleh Allah dan Rasul. Walhal kita mukmin, kita mukminah, kita muslimah, ada cara yang tersendiri. Kamu kan mukmin, maka berhukumlah kamu dengan Al-Quran, dengan As-Sunnah. Kamu Islam kan? Apa maksud Islam? Menyerah. Islam diambil daripada perkataan aslama yuslimu islaman. Islam tu masdar dalam bahasa Arab, dalam bahasa Inggeris disebut noun, kata terbit. Arti Islam orang yang menyerah roh dan jasad, luar dan dalamnya hanya kepada Allah, apatah lagi status title dia sebagai hamba. Hamba kepada Allah, artinya ketaatan, ketundukan, kepatuhannya hanya pada Allah. Nah, sebab itu dalam surah Al-Ma'idah juzuk yang ke-6 ayat yang ke-50, tidakkah Allah berfirman, apa hukmal jahiliyati yabghun? Apakah hukum jahiliyah yang kamu mahukan? Apa maksud hukum jahiliyah yang kamu mahukan? Hukum yang lain daripada Al-Quran dan hadis. Langsung Allah menyebut ayat yang selanjutnya, waman ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Siapakah yang terlebih baik hukumannya melainkan hukum Allah bagi mereka yang mahu yakin kepada Allah. Ayat ni seolah-olah bentuk pertanyaan tapi jawapan. Dalam bahasa Arab, dalam ilmu nahu disebut istifham tapi ingkari. Pertanyaan tapi jawapan. Mafhumnya begini, apakah kamu merasakan hukum daripada Allah itu lebih baik? Tidakkah kamu orang beriman? Kalau kamu beriman, yakinlah kepada Allah. Mengapa kamu beriman kepada Allah? Rujukan kamu Quran hadis tapi kamu berhukum dengan hukum lain? Boleh paham? Nah, sebab itu dalam surah Al-Ahzab juzuk yang ke-21 ayat 36 apa Allah sebut? Maaf, juzuk yang ke-22, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Yang bermaksud tidak sepatutnya, tidak boleh, tidak selayaknya bagi seorang mukmin wala mukminatin, demikian juga seorang mukminah, perempuan yang beriman, sama saja hukumnya. Lelaki yang beriman, perempuan yang beriman, tidak sepatutnya, tak selayaknya, tak boleh, kata Allah, ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim, dia memilih hukum, hakam, ketentuan, ketetapan daripada Allah dan Rasul yang lain daripada kedua-duanya. Kalau dia beriman pada Allah dan Rasul, hukum dengan Allah dan Rasul, hukum dengan Quran yang pertama, sumber yang kedua dengan hadis atau sunnah. Langsung Allah menyebut, wa may ya'sillaha wa rasulah, siapa yang derhaka pada Allah dan Rasul, enggan dia. Bukan dia tak tahu, dia seorang mukmin, dia seorang muslim, dia tahu Al-Quran,
kalam daripada Allah, sadiq wal masduq, benar dan perlu membenarkannya. Bukan dia tak tahu, tapi saja dia derhaka pada Allah dan Rasul. Maka Allah beri jawapan, siapa yang derhaka pada Allah dan Rasul, faqad dhalla dhalalan mubina, maka sesungguhnya dia sesat dalam keadaan sesat yang paling nyata, kata dia Allah. Nah, sebab itu sebelum daripada ayat yang ke-50 daripada suratul Maidah, ayat 48 sebagai contoh, cuba kita lihat apa Allah sebut. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq, sesungguhnya kami, yakni Allah, telah menurunkan kepada Muhammad, yakni kitab Al-Quran, mengandungi kebenaran, al-haq. Artinya kamu tak perlu ragu dengan Al-Quran. Apatah lagi kamu, Allah ciptakan, Allah yang lebih tahu kebaikan dan keburukan. Sebab itu Allah datangkan peraturan kehidupan supaya kamu selamat dunia dan akhirat kelak. Langsung pada ayat yang ke-49 apa Allah sebut? Wa anihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum, berhukumlah kamu dengan hukum Allah, jangan ikut hawa nafsu mereka. Nah, bila dikaji dalam tafsir ulama mu'tabar, benar asbabun nuzul, sebab turun ni, orang Yahudi dia taat kepada pendeta, maksudnya rahib. Mereka anggap pendeta ni macam Tuhan. Perkataan si rahib ni macam benar, macam betul. Kelakuan perbuatan mereka adalah betul. Allah menegur, Allah mencela mereka, kamu jangan taat kepada pendeta, kepada rahib, pasal dia manusia lemah. Berhukumlah kamu dengan hukum Allah, wala tattabi', jangan ikut hawa nafsu mereka. Artinya kebenaran itu hanya daripada Allah, yakni Al-Quran dan hadis Nabi. Nah, bermaksud bila kita kaji dari sudut kemerdekaan yang sebenar, bebaskan pemikiran. Jangan lagi dalam pemikiran kita merasakan ada hukum hakam, peraturan, undang-undang yang lebih baik daripada peraturan Allah. Kita boleh jadi kufur, kita boleh jadi terkeluar daripada Islam, walaupun sedikit, 1%. Bila Islam, perhatikan dalam suratul Baqarah juzuk yang kedua ayat 208, kalau kamu Islam, ya ayyuhallazina amanu dkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuk olehmu ke dalam Islam kafah, secara keseluruhan. Bahkan ada di kalangan orang Islam tadi, pasal ada yang Allah sebut, dia tak ambil Islam secara keseluruhan, dia ambil sebahagian yang mana agak sesuai dengan nafsunya, yang sesuai dengan kehidupan harian, dia ambil daripada A sampai Z. Contoh bab salat, bab puasa dia ambil daripada awal sampai akhir. Syarat-syarat hukum hakam yang berhubung kait dengan puasa dia ambil. Tapi maaf, dalam urusan pentadbiran, dalam urusan hukum jenayah, hukum muamalah, maaf, dia ambil sebahagian, yang sebahagian diimport daripada barat dan timur. Nah, orang yang seumpama ini dicela oleh Allah. Allah seolah-olah bertanya dalam suratul Baqarah juzuk yang pertama ayat 85, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd, apakah kamu beriman sebagian kitab kemudian kamu kufur sebahagian yang lain? Allah seolah-olah bertanya. Kemudian apa Allah jawab? Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa hizun fil hayatid dunya. Orang yang macam ni, kata Allah, dihina kehidupan di dunia. Yuraduna ila asyadil azab, besok di hari akhirat kami akan hukum dia dengan azab yang paling dahsyat. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah tak lalai, Allah tak leka dengan setiap perbuatan, gerak-geri, kerja, tingkah lakunya masa hidup di atas dunia. Berpaling daripada hukum Allah, Allah tak akan lalai, Allah tak akan alpa, Allah tak akan biarkan. Artinya Allah akan hukum. Nah, sebab itu kita perlu membebaskan pemikiran kita daripada sistem jahiliyah yang lain daripada Islam. Sebab itulah Husain Hudaybi, salah seorang ulama Haraki,
Dia menyebut, hendaklah kamu Islam pada diri kamu dan Islamkan ahli keluargamu, masyarakat, hatta tanah air di mana kamu berada. Kerana ini perintah daripada Allah. Inilah yang diperjuangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab selama mana manusia tak tunduk kepada hukum, peraturan, pasti manusia itu title dia zalim. Lihat sejarah Saidina Umar. Ketika Saidina Umar memerintah, tahun berapa Saidina Umar memerintah? Tahun berapa beliau menjadi khalifah yang kedua? Pada tahun 13 Hijrah. Kan Rasulullah wafat tahun 10 Hijrah. Kembali daripada haji wada. Nabi menunaikan ibadah haji sekali. 81 atau 82 hari atau 80 hari setelah Nabi kembali daripada menunaikan ibadah haji, Rasulullah wafat. Diawali dengan gering terlebih dahulu 2 minggu Rasulullah demam. Wafatnya Rasulullah yang menjadi khalifah hasil daripada musyawarah Saidina Abu Bakar. Berapa lama Abu Bakar memerintah? Kira-kira 2 tahun lebih sedikit. Abu Bakar juga wafat sama seperti Nabi, 2 minggu gering terlebih dahulu. Umur Abu Bakar pun sama macam Nabi, 63 tahun. Wafat Saidina Abu Bakar pada tahun 13 Hijrah yang mentadbir, yang memerintah hasil daripada mesyuarat syura melantik Saidina Umar. Berapa lama yang memerintah? 10 tahun. Di zaman pemerintah Saidina Umar, Umar melihat wilayah. Masa zaman Nabi, masa Rasulullah hidup, Rasulullah pernah sebut, nanti satu hari kata dia Nabi, Parsi dan Rom yang merupakan 2 kuasa besar dunia akan jatuh di tangan Islam. Masa Nabi sebut tu di depan Baitullah, didengar oleh Muslim, oleh orang munafik, oleh orang kafir. Orang Muslim percaya dan yakin bila dengar Nabi menyebut. Walaupun masa tu kan, mungkinkah? Orang Muslim yakin dan percaya, walaupun tak nampak. Tapi yakin pasal yang bercakap tu Nabi. Pasti Nabi bercakap, bukan mengikut hawa nafsu, bukan mengikut akal. Tetapi Nabi bercakap berdasarkan kepada wahyu Allah. Nah, dalam surah An-Najmu juzuk yang ke-27 ayat yang kedua dan ketiga, apa Allah sebut? Wa ma yantiqu anil hawa in huwa wahyun yuha. Tiadalah Nabi itu bertutur melainkan wahyu yang telah diwahyukan oleh Allah. Perkara kehadapan advan, Nabi akan bercakap berdasarkan wahyu. Parsi dan Rom akan tumbang satu hari nanti di tangan salah satu khalifah Islam yang 4. Di zaman Saidina Umar, betul, memperluaskan empayar kekuasaan Islam. Masa Nabi bercakap tu, golongan Muslim percaya, golongan kafir geleng kepala. Golongan munafik menyebut, sila rujuk dalam tafsir Al-Munir karangan Dr. Wahbah Az-Zaid. Kafir geleng kepala tak akan dapat. Munafik hayatu ala ab'adi zalik. Kalau bahasa kita ni terjemahnya, angan-anganlah. Tuan-tuan jangan lupa di Selangor, tuan-tuan tahu tak, masa pemerintah sebelum jatuh ke tangan pembangkang, tuan-tuan tahu kan, saya dikhabarkan oleh Ustaz Salihin, ya, masa tu dia menjadi adun, dia sabab berenam dalam persidangan DUN. Masa tu menteri besar, kita tak payah sebutlah. Dalam persidangan DUN, dia boleh sebut tu, pembangkang jangan mimpi di siang hari, jangan berangan-angan untuk mentadbir, untuk memerintah kerajaan negeri Selangor. Jangan sombong, jangan angkuh, jangan cakap besar. Dia tak merasakan negeri Selangor boleh jatuh ke tangan pembangkang. Tak mungkin. Ustaz Saleh masa tu jadi DUN, menjadi wakil rakyat, berada di sidang di sidang. Ni saya bukan nak cerita politik, tak ada kena-mengena tuan-tuan. Saya bukan ahli politik, saya orang agama. Perkara yang hak mesti disebut, perkara yang batil juga mesti disebut. Saya bukan nak memihak kepada sesiapa, tidak. Kita memihak kepada kebenaran. Kita jangan sombong, jangan angkuh.
dicatat masanya, hari bulannya, termasuk saat-saatnya. Ustaz Salihin cerita kat saya, rupanya pilihan raya pada tahun 2008 ya, 20 kursi hilang. Kita majoriti 20 kursi. Bukan sekadar itu, dituduh lagi songlap duit, rasuah, penyeleweng kuasa. Tengok, sampai ketua duduk nombor 1 dalam negara pun tak percaya dia. Mana ada jawatan, tak ada jawatan. Pasal dia bercakap, jangan mimpilah, jangan mimpi di siang hari atau sangangan. Sama golongan orang munafik. Masa Nabi bercakap di Baitullahil Haram, patut ni jangan rakam ni. Saya sebut pun masuk ni. Gitu. Tak apa, ni boleh delete, betul kan? Tak di delete naya saya tu. Tapi ni bukan cerita yang saya ada-adakan, tidak. Saya kalau saya nak bercakap, apatah lagi saya bercakap di khalayak ramai, dalam masjid, dalam surau, saya bertanggungjawab di hadapan Allah yang pertama. Sesatnya manusia kerana dakwah, begitu juga benarnya orang beramal kerana dakwah. Sebab itu kita kena cermat, jangan sebarang. Sebab itu saya berceramah, saya berkuliah, saya bertazkirah, saya pastikan faktanya, ayat Quran, hadis-hadis dan kitab-kitabnya saya pastikan. Dan saya ingat, ini kitabnya, ini pengarangnya, ini ayatnya, ini surahnya. Dan masanya, waktunya, ketiganya saya kena ingat. Kalau kita tak ingat, kita jangan cerita. Agak-agak pun jangan. Kita jangan menganggap-anggap perkara yang tak berlaku, jangan. Melainkan perkara itu dah berlaku. Pasal ada faedah yang kita nak cerita. Kembali pada golongan munafik tadi, hayatu al-abadi zalik. Jauh betul ni cita-cita Nabi, angan-angan sungguh. Rupanya di zaman Saidina Umar benar, Parsi tumbang. Dalam perang Al-Qadisiyah, saya nak kaitkan dengan kemerdekaan. Perang Al-Qadisiyah, saya baca dalam kitab ada 3 pendapat ulama. Dalam sirah yang pertama menyebut berlaku pada tahun yang ke-14 Hijrah. Dalam kitab yang kedua sirah menceritakan tahun yang ke-15 Hijrah. Dalam kitab yang lain menceritakan tahun yang ke-16 Hijrah, di mana Al-Qadisiyah, satu perkampungan desa berhampiran dengan sungai Dajlah. Tahu sungai Dajlah di mana? Di Iraq, berhampiran dengan Kufah di kawasan barat daya. Berlaku perang Al-Qadisiyah. Yang memimpin bala tentera yang mewakili Saidina Umar melantik Sa'ad bin Abi Waqqas. Maharaja Parsi yang ketiga kita melantik angkatan terus panglima tenteranya Rustam untuk berperang dengan Islam. Saya baca dalam kitab, sebelum Saidina Umar mengarahkan Sa'ad bin Abi Waqqas menyerang Al-Qadisiyah, masa itu negara Iraq dikuasai oleh Parsi. Pasal Saidina Umar melihat sistem penghambaan, rakyat ketika itu dipaksa, dijajah. Mereka tidak merdeka dari sudut pemikiran kehidupan harian. Kehidupan mereka itu dipaksa. Kerja mereka hanya untuk kepada Raja Parsi. Dipaksa kerja-kerja berat. Upah diberi sedikit, selebihnya diberi kepada raja. Artinya tidak tunduk patuh akur kepada hukum Allah. Manusia menindas. Yang berkuasa, Raja Parsi menindas. Umar melihat, Umar mengetahui, maka Umar arahkan Sa'ad bin Abi Waqqas untuk membebaskan sistem penjajah. Yang dialog itu kan Saidina Umar dulu cerita dekat Sa'ad bin Abi Waqqas sebelum perperangan itu berlaku. Hendaklah kamu dakwahkan kekasaran itu dengan kelemah lembutan. Sekiranya tak berjaya, barulah kekerasan itu dilakukan dengan kekerasan, yakni perang. Artinya dakwah dulu. Kamu benar raja, tapi kamu tidak boleh memeras, kamu tidak boleh menzalimi, memperhambakan hamba semata-mata kerana kamu. Faham tuan? Raja tak mengapa,
boleh dihormati, boleh disayangi, boleh disanjung, tetapi raja tidak boleh memeras, tidak boleh memperhambakan rakyat semata-mata kepada raja. Dia suruh kerja, rakyat kerja pagi, petang, siang, malam, tapi hasilnya untuk raja. Tak boleh kehidupan aman damai untuk ahli keluarga. Maka Umar pesan dekat Sa'ad bin Abi Waqqas, dakwah kekerasan dengan kelemah lembutan terlebih dahulu, kerana Islam datang bukan dengan peperangan. Benar seperti mana yang Allah sebut dalam surah An-Nahl juzuk yang ke-14 ayat 125, uslub dakwah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Seru olehmu ke jalan Tuhanmu, hai Muhammad, dengan cara hikmah, dan mendatangkan pengajaran-pengajaran yang baik. Walaupun ayat ini khusus kepada Nabi Muhammad, ajak manusia kepada Allah dengan hikmah bijaksana, yakni dengan Al-Quran, dengan sunnah, dan mendatangkan pengajaran-pengajaran yang baik. Wajadilhum billati ahsan. Allah juga tahu dalam kita berdakwah ni bukan semua orang boleh terima bulat-bulat, tidak. 100 orang yang kita dakwakan bukan semua boleh terima, tidak. Macam-macam pemikiran, macam-macam idea dan ideologi. Yang menerima tak mengapa, tak susah kerja kita. Yang tak menerima, wajadilhum billati hiya ahsan, berjidal, bertikam lidah, berhujah dengan mereka, tapi dengan cara baik, kata dia Allah. Jangan emosi. Itu asas dakwah dalam Islam. Islam bukan kekerasan pada asalnya, pada dasar dan pada prinsipnya. Hendaklah kamu berlemah lembut dengan golongan kufar, ajak mereka kepada Islam. Sekiranya mereka tak mahu kepada Islam, perintahkan mereka membayar jizyah, tetapi mereka mesti juga tunduk di bawah pemerintahan Islam. Bebaskan daripada belenggu sistem penjajah, daripada kezaliman. Akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas mendengar wasiat, kata-kata dia Sayyidina Umar. Maka maharaja yang ketiga Parsi itu mengisytiharkan perang. Aku tak nak Islam, aku tidak mau membayar jizyah, aku nak perang. Bila berdepan dengan raja, berdepan dengan Panglima Perang Rustam tanya, tidakkah selama hari ini yang kamu nak perangi, wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, kami dah menjajah berpuluh-puluh tahun? Apa Sa'ad bin Abi Waqqas jawab? Laqad ba'athanallah min ibadil ibad ila ibadallah linukhrijan nas. Maaf, saya tertinggal ayat dan kalimah. Laqad ba'athanallah linukhrijan nas min zulumat ila ibadil ibadil ibad ila ibadillah. Terjemahan dalam bahasa, maaf, kata dia Sa'ad bin Abi Waqqas, benar. Negara, wilayah, kawasan ini kamu telah menjajah puluhan tahun yang terdahulu. Mengapa kamu bertanya? Aku jawab, kata dia Sa'ad, Allah telah mengutus kami mengeluarkan manusia daripada sistem kezaliman, daripada sistem menyembah manusia kepada manusia, daripada manusia menyembah Allah. Kerana manusia menyembah manusia, manusia mengasihi manusia, terdapat kezaliman demi kezaliman. Maka kami perangi, kami nak bebaskan rakyat kamu daripada kezaliman raja kamu terhadap rakyat. Sebab itu kalau tak nak perang, kami pun tak nak memerangi kamu. Cukuplah kamu Islam, selesai. Pasal Islam tu adil, dia tidak ada kezaliman. Tidak mengapa kalau kamu tak nak Islam, sebab kami tak boleh paksa, tapi kamu kena membayar jizyah. Jizyah. Kalau Islam, zakat. Kalau non-Muslim, jizyah dalam negara Islam. Maka kata dia Rustam, maaf, aku hanya bertuhankan kepada Maharaja Parsi yang ketiga yang mengarahkan aku perang. Apapun pertanyaanku, apapun jawapanmu, perang. Perang itu berlangsung selama 4 hari. Hari yang pertama tentera Islam tewas, tapi tak mematahkan semangat. Kerana Islam bila berperang, dua sahaja matlamat, objektif dan cita-cita mereka. Yang pertama menang,
kafir mengisytiharkan kalah. Yang kedua, syahid di medan pertempuran. Itu sahaja dua. Namun nak kembali ke belakang ghostan, melainkan buat strategi. Hatta dalam hadis Nabi berpesan kepada sahabat, baca hadis riwayat Imam Muslim bersumberkan daripada Abu Hurairah, istanibu as-sab'a al-mubiqat, ada 7 perkara yang boleh membinasakan kamu, yakni bila kamu buat dosa besar. Salah satu di antara 7 perkara itu Nabi sebut, yang keenam, watawalli minaz zahaf, orang yang lari daripada medan pertempuran. Artinya bila berada di medan peperangan tak boleh lari, 2 saja, sama ada kau mati kerana mempertahankan agama Allah atau Islam menang, itu sahaja. Hari pertama tewas, hari kedua Islam menang, hari ketiga seri, hari yang keempat Allah hantar ribut puting beliung. Di sinilah umat Islam mencapai kemenangan, alhamdulillah. Harta rampasan begitu hebat, Nabi ambil, Sayyidina Umar ambil, lalu Sayyidina Umar agihkan kepada golongan fuqara, golongan masakin, bala tentera, ibu-ibu tunggal, warga emas, ya. Bermaksud dalam perang Al-Qadisiyah itu berlaku peperangan walaupun Islam yang memulai seolah-olah demikian, tapi nak membebaskan sistem kehambaan. Begitulah pejuang-pejuang Melayu yang mereka ada pemahaman agama, yang faham tentang agama, mereka tak reda penjajah asing, orang luar menerajui, menjajah negara mereka. Betul, satu sudut kita pun tak setuju mereka membunuh, tapi ada sebab mengapa dan kenapa. Dalam sejarah tidak menceritakan secara detail apa sebab dan musabab, langsung melabel pengkhianat, penderhaka, penjenayah. Tapi cerita yang sebenar mereka tak mengetahui. Mungkin ada juga ahli sejarah yang mengetahui tapi dipadamkan fakta tersebut. Nah, sebab itu kita sebagai mukmin mukminah, tadi di awal saya dah sebut, apa arti merdeka? Membebaskan diri, ahli keluarga, masyarakat, hatta tanah air daripada azab api neraka Allah. Artinya apa ya Allah tegah tinggalkan, apa yang diperintah buat, ya kita selamat dunia dan akhirat. Dalam surah Al-Imran juzuk yang keempat ayat 110, apa Allah sebut? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah ila akhiril ayat. Kita ni kan nak menjadi umat yang terbaik, yang Allah sebut kuntum khaira ummah, kamu adalah sebaik-baik umat. Siapa yang label Allah? Ada tak lebih baik daripada itu? Tak ada, pasal kamu sebaik-baik umat. Kita nak menjadi umat yang terbaik yang Allah sebut, mesti ada 2 perkara dalam hati kita, dan juga usaha ikhtiar dengan fizikal, mesti ada 2 perkara. Dia mesti ada niat dulu, ada kesungguhan, keazaman, dipraktikalkan 2 perkara. Yang pertama, buat perkara yang Allah perintah. Yang kedua, tinggalkan apa yang ditegah, dilarang oleh Allah dan Rasul. Kita dulu buat. Langsung yang keduanya, ajak manusia buat kebaikan, cegah manusia buat kemungkaran. Islamkan diri kita, ahli keluarga, masyarakat, hatta tanah air. Sebab itulah datang ayat dalam hal seumpama ini kena berganding bahu, together cooperation. Dia kena berganding bahu, dia tak boleh bersendirian. Dalam surah Al-Ma'idah juzuk yang ke-6 ayat yang kedua, kan Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Hendaklah kamu bantu-membantu, tolong-menolong dalam perkara kebaikan dan takwa. Jangan kamu bantu-membantu dalam perkara dosa dan permusuhan kepada Allah. Artinya kita dah buat apa yang Allah perintah, salat, puasa, menutup aurat, akhlak pribadi, kelakuan, tutur kata yang baik. Kita perhati pula tengok isteri dan anak-anak. Menutup auratkah mereka? Menunaikan hakkah mereka kepada Khalik, kepada Sang Pencipta, pasal mereka di bawah tanggungjawab kita.
dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, bersumberkan daripada Abu Hurairah, Nabi bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Mula-mula Nabi sebut, kamu sekalian seumpama pemimpin. Pemimpin-kah, rakyat-kah, kaya-kah, miskin-kah, awam-kah, berilmu-kah atau orang jahil, ala kulli hal manusia, kamu semua pemimpin, kata dia Nabi. Artinya ada tanggungjawab. Langsung Nabi explain lagi, Nabi memperincikan, wa kullukum mas'ulun, dan setiap pemimpin bertanggungjawab apa yang dipimpin. Kalau dia seorang menteri kepada rakyat, dia seorang adun, wakil rakyat kepada rakyat di mana ia dilantik. Kalau dah menjadi wakil rakyat, dia bukan lagi wakil parti, tapi wakil kepada rakyat. Yang menyokong atau tidak wakil rakyat itu. Benar, masa dia bertanding, dia wakil parti. Bila menang, bukan lagi wakil parti. Sebab tu jangan dipilih bulu, diperhati tengok nasib. Ni orang kerajaan ke orang pembangkang? Rasanya dia dulu ni, dia bukan mangkah aku ni. Maka dia pun bila sudah menang, walaupun kita tahu dia bukan memangkah kita, tapi kamu sudah jadi wakil rakyat kepada dia. Apa maksud wakil rakyat? Membantu rakyat di mana dia berada, sekadar kemampuan dia, mengikut sistem demokrasi. Ini kena faham, tuan-tuan. Jangan pilih bulu, jangan. Macam ada hati nak jadi wakil rakyat, tak ada hati, tuan-tuan. Ya, agak kalau saya jadi wakil rakyat, tuan-tuan boleh undi dah. Ada hati rupanya. Dia mesti daripada peringkat bawah dulu berperingkat. Dia mana boleh zat terus naik. Saya sebenarnya secara lillahi ta'ala tak ada hati tu. Saya suka berdakwah. Orang kerajaan panggil pun saya boleh datang. Saya akan cerita bab kebenaran. Orang pembangkang panggil pun saya boleh ceramah. Kemas panggil saya ceramah. Pasti panggil saya pun ceramah. Saya juga pernah ditanya, pihak pemerintah panggil berceramah, nak tanya lah Ustaz belah kami ke ataupun belah pembangkang? Wah, saya kata tepat soalan ni. Tak senanglah kami nak buat kira dengan Ustaz. Saya kata maaf, ini barangkali masalah peribadi. Saya sebagai Ustaz, sebagai pendakwah, saya boleh semua sahaja. Saya juga mesti ada pendirian. Kita tak boleh duduk tengah-tengah, tak boleh, tuan-tuan. Muzabzabina baina haulaik, tak boleh. Kita tak boleh berada di sana, berada di sini, tak boleh. Kita mesti menentukan pendirian. Ya. Kita tinggal bab tu, kemudian cerita. Kembali kepada ayat tadi. Dua perkara tadi, setelah kita buat apa perintah Allah, meninggalkan apa tegahannya, kita perhati tengok anak-anak. Kerana dalam hadis tadi Nabi sebut, kamu pemimpin, dan setiap pemimpin bertanggungjawab apa yang dipimpin. Lalu Nabi memperincikan lagi, ar-rajulu mas'ulun ala afi ahlihi. Seorang lelaki itu, dia bertanggungjawab memimpin ahli keluarganya. Fahamlah kita, dalam keluarga suami menjadi ketua keluarga yang memimpin. Ya. Kembali pada ayat tadi, apatah lagi kita masih berada di suasana hari raya. Dalam bulan Ramadan kita dapat 3 perkara: rahmat, pengampunan, dan juga pembebasan daripada api neraka Allah. Mudah-mudahan 3 perkara ini berlangsung sampai akhir hayat. Bagaimana kita boleh mendapat 3 perkara ketika berada dalam Ramadan, melangsungkan sampai akhir hayat? Dimanapun bulan kita berada, 2 perkara: buat apa yang diperintah, tinggal apa ditegah, langsung mengajak orang lain, mai sesama buat baik, melihat orang buat mungkar, tegah. Contoh, dalam ahli karya kita ada yang buat maksiat, tempat-tempat awam dia beromen ke, kita yang melihat, kita jangan buat tak tahu. Kita jangan beranggapan ini bukan tugas aku bukan pegawai kuasa agama, kemurkaan Allah berlaku kepada kamu kerana kamu tidak amanah. Nabi menyebut dalam hadis riwayat Imam Muslim, bersumberkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri, man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi.
barang siapa melihat kemungkaran, hendaklah dia merubah, merangkai dengan tangannya. Ulama hadis mentakwil dengan kuasa. Sebab itu Islam ada kuasa memerintah. Islam bukan diperintah. Islam bila memerintah, dia ada kuasa untuk menggazetkan undang-undang. Kalau Islam diperintah, cakap pun macam mana pun, orang tetap buat maksiat. Tapi kalau Islam memerintah, kamu degil buat maksiat, aku ada undang-undang untuk menggazetkan. Ada tindakan yang boleh kau ambil. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam tu tinggi, tak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Kalau tak mampu, kata dia Nabi, tak ada kuasa. Fa'illam tastati' fabilisani, dengan mulut. Kita tengok, ya, peringkat awal dengan cara hikmah, bijaksana. Janganlah kita kasar, jangan kita keras. Kalau kita tengok budak-budak, barangkali kita dah berumur, kita bangsakan kita seolah macam ayah, dia sebagai anak. Assalamualaikum, bagi salam dulu. Dia jawab waalaikumsalam, pasti Islam. Walaupun dia buat maksiat, tapi dia tahu juga hukum, pasal dia jawab Assalamualaikum, dia tahu waalaikumsalam, maksudnya dia pun faham menjawab salam hukumnya wajib, confirm Islam. Walaupun masa tu dia buat perkara mungkar, kita pun maaf dia, pakcik anggap anak ni macam anak pakcik, sebab tu pakcik berani tegur. Ibarat ayah dengan anak, kesalahan anak tak boleh dibiarkan, pasal pangkat anak. Anak tak boleh buat perangai macam ni, cencuan bergomel-gomel, dia khaliat ramai. Allahu Akbar. Ini bukan sikap, sifat, karakter orang beriman. Oh, terima kasih pakcik. Kalau kita barangkali muda, kita boleh bangsakan dia, kita ni barangkali sedikit, bukanlah tua sangat, yang nak ditegur, mungkin kita boleh bangsakan dia adik kita macam abang. Tapi kadang-kadang bila dia tegur melenting dia, apa kamu peduli? Kalau masuk neraka pun aku, bukan kamu, jangan jadi busybody. Betul tuan. Busybody ni penyibuk. Ini yang kita hangga hati. Dan kita tegur dengan cara yang baik. Dahlah buat mungkar maksiat, tegur dengan cara baik, angkuh, sombong, ego, tak boleh terima. Kita buat hangga hati. Ya, mula-mula dengan cara baik, tapi dia dulu memulakan dengan cara keras dan kasar. Artinya dua perkara tadi. Dimanapun kita berada, kita kena memerhatikan. Kalau boleh ajak orang kebaikan, orang buat mungkar, maksiat, cegah. Barulah kita mendapat tiga perkara. Rahman daripada Allah, pengampunan daripada Allah, sebab dalam hati kita, kita tak reda mungkar berlaku. Begitu juga suasana pada hari ini. Dan demikian juga yang paling penting, menjadi kemuncak pembebasan daripada azab api neraka Allah. Kata-kata manusia bila tanya, kamu nak masuk syurga ke neraka? Tak ada manusia jawab, aku nak neraka. Walaupun dia tahu kehidupan dia tu tak mungkin mati, dia masuk syurga, tahu dia. Pasal tak salat, tak menutup aurat, mulut celupar, kasar, kata-kata kesat. Tapi bila ditanya, kamu tahu tak perbuatan kamu, kelakuan kamu ni, tak mungkin kamu mati masuk syurga, tempat kamu neraka. Dia jawab, na'udzubillah min zalik. Na'udzubillah juga. Mudah-mudahan Allah menjauhkan aku daripada api neraka. Dia berdoa, tapi perbuatannya tak selari dengan perkataan. Mungkinkah demikian? Tak mungkin. Ni yang Allah sebut dalam Quran, dalam surah Al-A'raf ayat 40, juzuk yang ke-8. Wala yadkhulunal jannah hatta, tidak mungkin mereka itu masuk syurga seumpama, kata dia Allah, hatal jamala fi sammil khiyat, seumpama, mungkinkah, kata dia Allah, anak unta masuk, boleh membolosi lubang jarum. Kita tahu kan unta tidak masuk syurga mereka itu seumpama, mungkinkah unta masuk melolosi lubang jarum. Tuan-tuan tahu lubang jarum, kita nak masuk, benang itu pun jenuh kita. Yang boleh masuk itu pun banyak kali boleh masuk. Yang boleh masuk tapi banyak kali, apatah lagi unta. Tak mungkin. Allah seolah-olah mencerca, mencela, tahu kamu neraka,
tahu kamu tentang syurga, ada hati nak masuk syurga tapi hidup tak pernah beramal. Ya Allah, roh kita sakit. Orang yang hidup tak pernah mentaati, akur tunduk patuh kepada Allah, hakikatnya rohnya mati. Yang hidup hanya jasad, yang hidup hanya jasad, tapi hakikatnya mati di sisi Allah. Di sisi Allah tak ada nilai. Walhal yang dinilai oleh Allah bukan jasad, roh. Tapi jasad ni pun perlu diambil kira. Jasad juga perlu diambil kira, perlu dipelihara daripada keperbagaian penyakit, perlu dihias, diperindah, dipercantikkan. Tapi hati juga perlu dipelihara. Pasal roh hakikatnya tak mati, yang mati hanya jasad. Yang rosak binasa hanya jasad, bukan roh. Roh dia tak pernah binasa, walaupun roh itu juga makhluk, barang yang Allah ciptakan, tapi dia berbeza dengan jasad. Tapi kadang-kadang roh juga kesakitan kerana jasad. Roh juga kadang-kadang berbahagia kerana jasad. Dia ada kesan di antara satu sama lain. Mungkin waktu yang lain kita boleh bahas. Ala kulli hal, kemerdekaan yang sebenar mengikut kacamata Islam bebaskan diri kita daripada kemurkaan, daripada azab api neraka Allah, dengan menjadikan Al-Quran sebagai rujukan pedoman yang pertama. Tersilap, terbuat perkara dosa maksiat, segera istighfar. Orang beriman ni sikapnya, dia tak pernah merasa selesa dengan mungkar dosa maksiat yang dilakukan. Mesti, ya Allah, apa hal aku ni buat dosa maksiat, walaupun aku dah bertaubat, aku dah istighfar, ya Allah, nanti barangkali buat lagi, ya Allah. Itu tanda ada iman. Tapi kalau dia langsung sahaja, tak pernah merasa kesal dan insaf, itu tanda dia bukan orang beriman. InsyaAllah kita akan sambung kuliah kita di masa yang akan datang. Mudah-mudahan sedikit sebanyak apa yang kita sampaikan menambahkan ilmu, keimanan dan ketakwaan. Yang baik kita amalkan, yang tidak baik kita istighfar, memohon keampunan kepada Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.